Sesungguhnya telah datang kepada kamu seorang Rasul daripada golongan kamu sendiri, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang terlalu mengambil berat terhadap sebarang penderitaan yang ditanggung oleh kamu. Dan Muhammad itu, Nabi itu terlalu menginginkan kebaikan bagi kamu, dan Nabi itu terlalu belas dan kasih serta penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in. Assalatu wassalamu ala rasulil amin, afdalus salatu wa atammu taslim, Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddiq lisani bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma adkhilna mudkhala sidqi wa akhrijna mukhraj sidqi waj'alna min ladunka sultanan nasira. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillahi la syarika lah, la ilaha wa ilahin nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Laqad qala Allah Ta'ala fi surah At-Taubah, Allah berfirman dalam ayat 128 dan 129, dua ayat yang terakhir menerusi surah At-Taubah, dengan firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Sesungguhnya telah datang kepada kamu seorang Rasul daripada golongan kamu sendiri, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang terlalu mengambil berat terhadap sebarang penderitaan yang ditanggung oleh kamu. Dan Muhammad itu, Nabi itu terlalu menginginkan kebaikan bagi kamu, dan Nabi itu terlalu belas dan kasih serta penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Jika mereka, wahai Muhammad, berpaling daripadamu, katakanlah, cukuplah Allah bagiku yang menolong dan memeliharaku. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Kepadanya lah aku berserah diri, dan Dialah yang memiliki arasy yang agung. Alhamdulillah, pertama sekali kita mengucapkan rasa syukur, terima kasih kita pada Allah di atas kurniaan nikmat kita dihidupkan pada pagi ini sesudah kita dimatikan semalam, dengan tidur yang diberikan kita setiap hari yang merupakan tanda-tanda kecil kematian, dalam keadaan kita tak sedar pun apa yang berlaku kepada kita, dan kita pun tak tahu dan tidak yakin adakah kita boleh dihidupkan kembali pada pagi. Dan Alhamdulillah, dengan izin Allah, Allah mengizinkan kita, Allah membangunkan kita dalam keadaan kita taat, kita patuh, kita tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini satu nikmat yang Allah berikan kepada kita dalam keadaan kita dipilih untuk hidup, dan hidup kita untuk dekat dengan Allah. Ada orang, doakanlah mereka yang mereka itu bangun saja mereka berfikir untuk melakukan maksiat kepada Allah. Mereka bangun saja mereka melakukan kejahatan dalam hidup mereka.
Ada yang bangun tidur hari ni, pagi ini berdebar-debar dia sebab dia memikirkan perancangan untuk dia mencuri atau menganiaya atau menzalimi atau nak scam orang, macam-macam benda yang dia nak buat hari ni untuk menipu dan sebagainya. Dia bangun dengan keadaan tidak tenang, dia bangun dengan debaran-debaran tertentu sebab dia nak buat benda yang jahat. Ada orang yang pagi ini dia bangun dalam keadaan dia berjanji dengan mungkin rakan dia untuk buat benda yang tak elok, yang mengundang murka daripada Allah. Maka orang macam ni hati mereka gelisah, hati mereka ada penyakit, mereka tidak bahagia, mereka diancam dengan murka, apatah lagi dengan azab. Tapi bagi kita orang-orang yang beriman, alhamdulillah, satu ketenangan yang Allah beri kepada kita, dapat kita bangun pada awal pagi dan kita memilih untuk dekat dengan Allah. Dan mudah-mudahan pilihan kita ini diteruskan sehinggalah kita memejamkan balik mata kita malam nanti. Dalam keadaan kita bangun, tidak ada dosa yang kita dah buat seawal pagi yang kita bangun daripada pukul mungkin 4.30, pukul 5 tadi. Rasanya kita belum lagi melakukan dosa sehinggalah kepada saat ini. Dan alangkah beruntungnya kita kalau kita berterusan untuk meninggalkan dosa ini dan kita meneruskan dengan kebaikan amal sebagaimana yang telah kita buat dengan solat tahajud, solat sunat fajar, solat subuh berjamaah, bacaan Al-Quran. Dan kita nak tutup ibadat pagi ini dengan sedikit tazkirah, dan mungkin ada yang nak solat duha selepas ni. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, saya berterima kasih kepada tuan-tuan juga, terutama pengurusan pihak Masjid Al-Falah, dan kepada tuan-tuan yang sudi mengimarahkan masjid ini. Dan saya merasa bertuah dapat berhimpun bersama dengan tuan-tuan, mengambil semangat dan keberkatan, kemuliaan yang ada pada tuan-tuan, untuk sama-sama kita dapat meneruskan hidup kita menjadi orang yang kita kenal dekat dunia dalam ketaatan, dan kita berharap di akhirat nanti kita boleh menjadi saksi antara kita semua, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pada pagi ini saya nak kita mengulang kaji tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang spesifiknya tentang syafaat Rasulullah. Kita nak mengambil peluang berada pada bulan Rabiul Awal, dan harapnya kita tidak boring lah, kerana mungkin ramai orang yang akan berbicara pasal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan saya sangat-sangat berharap apabila kita berbicara pasal Nabi ataupun kita menyebut nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita akan merasakan sesuatu getaran dalam hati kita. Kerana nama yang disebut ini bukan sebarangan nama. Walaupun ada banyak nama Muhammad yang lain dalam dunia ini, tetapi yang kita nak bicara adalah satu-satunya Muhammad, pemilik nama, yang disebut namanya dalam Al-Quran, yang namanya sentiasa disebut pada setiap saat dalam solat ketika tahiyat itu sebagai contoh. Yang nama ini disebut-sebut dalam selawat-selawat yang lain di luar solat setiap saat. Kalau tidak kita, ada negara lain, ada orang lain yang akan sebut nama ini. Maka saya sangat berharap setiap kali saya menyebut, saya akan rasa getaran pada nama Muhammad itu. Apatah lagi, setiap kali disebut nama itu, ada pula satu doa yang spesifik untuknya, iaitu perkataan sallallahu alaihi wasallam. Bukan sekadar nama itu telah menjadi satu doa, yang terpuji itu adalah satu doa kepada pemilik nama, malah ada pula doa yang khusus kepada nama itu, yang tidak ada pada nama-nama yang lain, tuan-tuan. Maka kita sangat berharap apa yang kita sama-sama berbicara pada pagi ini, kita merasakan sesuatu. Tambah pula tuan-tuan beruntung duduk pula dalam masjid yang merasai suasana Raudhah dan Masjidin Nabawi Al-Musyrifah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, dalam ayat 128 surah At-Taubah yang saya baca mukadimah tadi, telah datang di kalangan kamu seorang Rasul dari kalangan diri kamu sendiri, iaitu di kalangan manusia. Dan kebetulan ayat ini turun kepada orang yang berbangsa Arab pada masa itu,
Nabi ini turun di kalangan kamu, Allah kata. Dan sebenarnya ayat ini menjawab doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah Nabi Ibrahim mendirikan dan membangunkan semula binaan-binaan Kaabah bersama anaknya Ismail, Nabi Ibrahim menadah tangan. Ada yang mengatakan di kawasan Bukit Safa, ada yang mengatakan di kawasan keliling Kaabah tu. Nabi Ibrahim berdoa dengan doa menerusi surah Al-Baqarah. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Wahai Tuhan kami, Engkau utuskanlah, Engkau bangkitkanlah, Engkau hidupkanlah seorang Rasul di kalangan mereka yang duduk di sekitar Kaabah ini. Rasulam minhum. Ini aku berada dekat Kaabah, aku berada dekat Mekah ni, ya Allah, tolonglah satu hari nanti Kau utuskan seorang Rasul yang lahir dekat sini. Satu-satunya Nabi yang lahir dekat Mekah ini adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kebanyakan Nabi yang lain, ada yang lahirnya di Iraq, ada yang lahirnya di Palestin. Majoritinya lahir kawasan situ, kawasan Syam, bumi Syam. Satu-satunya Nabi yang lahir di kawasan sekitar Kaabah menerusi doa Nabi Ibrahim adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah, Kau utuskan seorang Rasul di kalangan mereka yang duduk dekat sekitar Kaabah ini, yang kerjanya yatlu alaihim ayatika, yang akan membacakan ayat-ayat keteranganmu, ya Allah, iaitu Al-Quran. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, dan Nabi itu akan mengajarkan kepada mereka Al-Kitab. Al-Kitab ini bukan sekadar Al-Quran, tapi Alkitab ini berarti pengajaran-pengajaran menerusi tabiat-tabiat mereka yang duduk kat sekitar, tabiat manusia ni. Berlaku situasi ini, turun ayat. Berlaku situasi ini, turun ayat. Berlaku soalan-soalan kepada Nabi, turun ayat. Ini dipanggil Alkitab. Maknanya Al-Quran yang memberikan pengajaran kepada tabiat-tabiat perilaku orang-orang Arab ketika itu, dan secara umumnya kepada manusia yang lain. Ini disebut Al-Kitab. Dan juga Al-Hikmah, kebijaksanaan ilmu-ilmu yang sangat agung yang ada menerusi Al-Quran. Wa yuzakkihim, Rasul ini akan mensucikan mereka yang berada di sekitar Mekah ni daripada kejahilan, daripada kegelapan, kepada cahaya keimanan. Doa Nabi Ibrahim, antaranya Allah jawab menerusi ayat 128 surah At-Taubah. Telah datang kepada kamu seorang Rasul di kalangan diri kamu sendiri, di kalangan malaikat, di kalangan orang Arab. Turun ayat ini di kalangan kamu ni, bukan daripada bangsa lain jauh sana, tak ada. Ini di kalangan kamu. Yang mana Rasul ini yang datang ini, dia terlalu mengambil berat terhadap penderitaan yang ditanggung oleh kamu. Nabi sangat-sangat tak nak benda yang tak elok berlaku kepada kita. Baik itu Nabi SAW sentiasa berdoa kebaikan kepada kita. Satu hari baginda Rasulullah SAW bersujud kepada Allah. Dalam riwayat menceritakan ketika Nabi bersujud di Arash dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj, maka Allah mengatakan, aku akan memberi syafaat kepadamu. Dan Nabi SAW memberitahu kepada kita, memberitahu kepada Allah, ya Allah, kalaulah syafaat yang kau berikan kepada aku ini, ya Allah, maka kau selamatkanlah umatku. Nabi ni sangat-sangat tak inginkan keburukan, kejahatan berlaku kepada kita. Maka sebab tu Nabi SAW dia terlalu ambil berat. Sehingga kita pernah jumpa hadis Nabi SAW ketika mana matinya orang-orang yang tidak Islam, Yahudi, mati pada zaman hidupnya Rasulullah.
Rasulullah bangun sebagai tanda penghormatan kepada orang yang mati. Itu dalam masa yang sama Nabi merasa sedih kerana mereka tidak sempat untuk mendapat hidayah. Dan Nabi merasa ralat, merasa bersalah kerana tidak mampu mengislamkan orang-orang yang macam ni. Nabi terlalu mengambil berat terhadap penderitaan, kesusahan, kepayahan yang ditanggung oleh kita. Maka sebab itu Nabi menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita ini mudah dapat kebaikan. Mudah. Sebab itu dalam ayat yang seterusnya Allah sebut apa? Harisun alaikum. Bukan sekadar Nabi terlalu mengambil berat terhadap penderitaan, kesusahan kita, Nabi terlalu inginkan kebaikan kepada kita. Itu yang syafaat kejap kita akan bincang sekejap lagi. Nabi terlalu inginkan kebaikan kepada kamu. Beruntungnya kita jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu hadis kursi, Allah pernah menyatakan dalam hadis itu menerusi kata-kata Nabi, Allah mengatakan barang siapa yang berkeinginan untuk melakukan sesuatu kebaikan, maka dicatatkan kepadanya satu kebaikan walaupun dia belum buat lagi. Dan barang siapa yang melakukan keinginan kebaikan itu, dia buat apa yang dia niatkan, maka diberikan ganjaran, digandakan kepada 10 gandaan pahala. Barang siapa yang bercita-cita, berkeinginan untuk melakukan satu kejahatan, maka tidak dituliskan kejahatan baginya, melainkan setelah dia melakukan kejahatan tersebut, maka barulah dicatatkan satu kejahatan untuknya. Menjadi umat Nabi Muhammad satu-satunya umat yang diberi keistimewaan yang sangat banyak. Tak buat lagi, baru niat nak buat. Tuan datang Masjid Al-Falah pagi ni, memang dah plan dah, bawa duit masuk dalam poket, nak masuk tabung. Ditakdirkan bila dah komat, rushing terus masuk semayang. Tengah-tengah semayang tiba-tiba tersentuh poket, duit terlupa nak masuk dalam tabung. Tuan-tuan, tak masuk lagi ni, telah pun dapat pahala itu. Apatah lagi kalau betul-betul masuk, kejap lagi keluar nanti. Kejap lagi keluar, masuk betul dalam tabung, maka digandakan kepada 10 gandaan pahala. Ditakdirkan keluar-keluar pun tak ingat juga, tetap kita telah mendapat pahala. Tuan-tuan, umat mana yang mendapat kelebihan sebagaimana kita, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sebab Nabi itu harisun alaikum. Nabi ni terlalu tamakkan kebaikan, terlalu inginkan kebaikan, sehingga kalau boleh biar semua kebaikan dapat kepada kita. Tidak ada umat yang boleh dapat beramal satu malam lebih baik pada 1000 bulan dalam bulan Ramadan. Tidak ada umat yang boleh dapat dengan pahala sedekahnya ibarat satu biji benih yang menumbuhkan 7 tangkai. Setiap tangkai akan mengeluarkan pula 100 biji benih. Diganda-ganda pahala. Tak ada umat yang dapat macam tu melainkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada umat yang kalau buat dosa, dengan begitu mudah dosa itu akhirnya diampunkan oleh Allah. Tak ada melainkan umat Nabi Muhammad dengan hanya mengangkat tangan, berdoa, taubat, menangis dengan penuh kesungguhan, dengan nasuha, berjanji tak nak ulang lagi, merasa hina dengan kejahatan, sungguh-sungguh tak nak buat lagi kejahatan itu, Allah ampunkan taubat. Berbanding umat Nabi Musa alaihissalam yang mereka bertaubat dengan cara bunuh diri. Faqtulu anfusakum, buat silap, buat jahat. Dengan bertaubat itu dengan membunuh diri, tuan-tuan. Tidak berlaku pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kebaikan-kebaikan yang kita dapat, dan beruntungnya kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat apatah lagi kita pada hari ini yang dirindui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu hari Nabi duduk dengan Sayyidina Abu Bakar. Nabi duduk dengan Sayyidina Abu Bakar, tiba-tiba Abu Bakar bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, nampak macam termenung, berfikir apa ni ya Rasulullah?" Nabi pun geleng-geleng kepala dan Nabi pun senyum. "Tak ada apa-apa wahai Abu Bakar. Aku hanya begitu rindu untuk bertemu dengan ikhwani, iaitu dengan saudara-saudaraku." Nampak menung macam ni.
Tak ada apa, aku terlalu rindu. Aku nak sangat bertemu dengan saudara-saudaraku. Maka Sayyidina Abu Bakar jawab, ada sahabat yang lain pula. Kan kami ada ya Rasulullah. Kami ada ni kan. Kenapa nak kena fikir-fikir, nak rindu-rindu? Kami ada bersama dengan kau ya Rasulullah. Bukankah kami ini saudaramu? Maka jawab Rasulullah SAW, Rasulullah geling. Dan Rasulullah pun tersenyum pada Sayyidina Abu Bakar dan sahabat yang ada. Kemudian Nabi berkata, tidak wahai Abu Bakar, bal antum ashabi, kamu bahkan sahabat-sahabatku, tapi bukan saudara-saudaraku. Ketika itu suara Rasulullah makin rendah. Ada sahabat yang lain pula jawab, ya Rasulullah, kami juga saudaramu ya Rasulullah. Maka Rasulullah kata dalam sabdanya, saudara-saudaraku adalah mereka yang belum pernah melihat aku, tetapi mereka beriman kepadaku, dan mereka mencintai aku melebihi anak-anak dan ibu bapa mereka. Mereka itu adalah saudara-saudaraku, dan mereka bersama denganku. Beruntunglah mereka yang melihatku dan beriman kepadaku, dan beruntunglah mereka yang beriman kepadaku dalam keadaan mereka tidak pernah melihatku. Muslimin dirahmati Allah, Ibnu Asakir sebut hadis ini dalam kitab Kanzul Ummal. Cerita bahawa Nabi ini teringat sangat pasal kita. Soalan kita, adakah kita ingat kepada Nabi SAW? Saya cemburu tuan-tuan, kerana tuan-tuan masuk ke Masjid Al-Falah, tuan-tuan tak ada alasan untuk tak ingat Nabi. Saya tak tahulah kalau tuan-tuan masuk sini, tuan-tuan tak ingat langsung Nabi. Saya tak tahulah. Kerana ada orang lain yang boleh masuk ke rumah sendiri yang tak ada apa-apa pun, dia boleh ingat Nabi. Apatah lagi tuan-tuan duduk dalam suasana Masjid Nabi. Ada orang yang terpaksa letak frame dekat rumah Masjid Nabi, kubah hijau tu, supaya dia ingat Nabi. Ada orang dia guna logo-logo tertentu supaya bila tengok logo tu menyebabkan dia boleh ingat untuk selawat kepada Nabi. Apa sahaja jalan yang membawa dia ingatan kepada Rasulullah SAW. Tuan-tuan mendapat mimbar yang ada dalam Raudah. Tuan-tuan mendapat suasana lampu-lampu yang ada di Masjid Nabawi, yang memungkinkan tuan-tuan untuk rindu kepada Nabi SAW. Walaupun dah 2 tahun dah kita tak dapat menjejakkan kaki ke Tanah Suci, ke Madinatul Munawwarah, tapi sekurang-kurangnya kita tak pernah tinggal untuk mengingati Rasulullah SAW. Dan mujur kita ada solat yang kita buat 5 kali sehari, termasuk solat-solat sunat, yang dalam solat itu ada salam dan selawat kita kepada Nabi. Kalaulah dengan salam dan selawat kepada Nabi itu pun menyebabkan kita tak perasan, kita tak ada sebarang perasaan ketika mengucapkan Assalamualaikum ayyuhan Nabi, kita sedang beri salam kepada Nabi dalam tahiyat kita tu, Assalamualaikum ayyuhan Nabi. Mungkin perasaannya tak sama ketika kita memberi salam di depan makam Rasulullah. Bagi orang lelaki yang ketika dia menghadap pintu makam yang bersadur emas itu, atau bagi yang berusaha untuk menunduk dan meneliti lubang yang besar yang ada signage hadza maqam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau dia mengintai saja di celah lubang pintu yang besar tu, lubang yang ketiga itu, nescaya dia akan nampak dinding yang diselimuti dengan kiswah yang berwarna hijau yang tertulis perkataan la ilaha illallah itu. Di sebalik dinding itu ada tanah yang diberikan kemuliaan, tanah yang membaluti jasad baginda Rasulullah SAW. Betul-betul di sebalik dinding itu, seolah-olahnya apabila kita menjenguk kecelahan lubang yang ketiga itu, sebenarnya kita betul-betul setentang dengan wajah Rasulullah SAW yang sedang memandang ke arah kiblat, kepalanya, kakinya. Kita betul-betul setentang. Kalaulah dicabut dinding itu, nescaya wajah Rasulullah akan terus bersama dengan kita.
Mungkin tatkala kita menyebut perkataan Assalamualaikum ayuhan Nabi di depan makam itu dengan mungkin titisan air mata, dengan kerinduan, dengan getaran, debaran yang tertentu. Apatah lagi kita menyampaikan salam, mungkin ada kawan-kawan kita yang tak mampu untuk sampai ke Madinah, dia betul-betul king salam. Nanti abang pergi, abang tolong sampaikan salam, saya tak mampu nak pergi, saya pun dah tak larat, saya sakit. Kita yang dapat pergi mungkin menitik air mata tuan-tuan bila bagi salam dekat Nabi. Apatah lagi nak keluar daripada Madinah, tak kira kita wadak dengan Madinah, kita nak tinggalkan Rasulullah, kita melambai di Kubah Hijau tu mungkin, atau bila dah naik bas nak keluar Madinah pun kita duk tengok lagi. Ketika lalu di kawasan Baqi', nampak kuburan Baqi', nampak masjid Nabi tu. Mungkin kita teringat, kita kawan ucap Assalamualaikum ayuhan Nabi. Tuan-tuan, Rasulullah SAW ingat kita lebih lama daripada kita. Dalam keadaan Rasulullah tak pernah pun kenal, tak pernah pun tengok kita. Kita sekurang-kurangnya tengok masjid Nabi, kita sekurang-kurangnya tengok makam Rasulullah, kita sekurang-kurangnya tengok frame-frame tertentu yang mengingatkan kita kepada Nabi SAW. Muslimin yang dirahmati Allah, maka rasailah perasaan, terutamanya dalam bulan Rabiul Awal, supaya kita menambahkan lagi perasaan, kerinduan, kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab Rasul itu lebih rindu daripada kita mengatasi segala-galanya dalam keadaan Nabi tak pernah pun jumpa kita. Maka bagaimana cara kita nak membalas kerinduan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka kita gunakanlah mungkin menerusi Rabiul Awal sebagai salah satu, bukan semata-mata jalan kita, tapi salah satu jalan untuk menambahkan lagi kerinduan, kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muslimin yang dirahmati Allah, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, bila kita nak bercerita pasal antara kebaikan yang Nabi nak bagi dekat kita sebagai tanda ambil beratnya Nabi kepada kita adalah syafaat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini dia memang nak bagi syafaat kepada kita. Dia nak bagi bantuan, pertolongan kepada kita. Dan syafaat ini kadang-kadang boleh diperolehi dengan cara yang mudah. Dia tak akan dapat tiba-tiba di hari kiamat, melainkan ada usaha-usaha tertentu yang kita kena buat sekarang untuk memudahkan lagi dapat. Kalau tak buat apa-apa pun insya-Allah boleh dapat. InsyaAllah, sebab ada beberapa pandangan ulama, ada 5 atau 6 cara ataupun tingkatan syafaat yang boleh dapat pada hari kiamat. Yang pertama, syafaat secara umum untuk seluruh manusia. Umum, tak kira lah macam mana pun, itu umum yang Nabi boleh berikan pada hari kiamat nanti. Tapi ada syafaat-syafaat tertentu yang lebih khusus yang Nabi akan berikan khususnya kepada orang-orang yang ada usaha tertentu yang dia buat sewaktu dia hidup dekat dunia, yang memungkinkan dia untuk mendapat lebih potensi syafaat tersebut pada hari kiamat, terutamanya pada padang mahsyar nanti, tuan-tuan. Yang disebutkan dalam hadis riwayat Muslim, yang mana tak kala bila kita dah lama sangat berdiri kat padang mahsyar, tuan-tuan, beribu tahun kat padang mahsyar tu, semua masing-masing dah gelisah, dah tak tahu nak buat apa, dah bertanya-tanya sama sendiri, lama. Semua makin takut, makin gelisah. Ada yang lemas dengan peluhnya sendiri. Lemas dengan peluhnya sendiri, tuan-tuan. Tak tahu macam mana, betapa azabnya. Dan lantas akhirnya ada satu golongan manusia yang disebut sebagai golongan ulama, iaitu orang-orang soleh yang berilmu. Mereka ini akhirnya berusaha untuk mencari syafaat di padang mahsyar. Disebut dalam hadis riwayat Muslim. Akhirnya mereka bertemu Nabi Adam alaihissalam. Perjalanan untuk cari Nabi Adam tu makan masa dekat 1000 tahun, tuan-tuan. Cari Nabi Adam untuk meminta syafaat. Maka Nabi Adam kata, aku tak mampu nak beri syafaat sebab aku juga pernah melakukan silap dengan memakan pohon larangan itu. Maka akhirnya golongan soleh, golongan ulama ini, golongan orang-orang alim ini, mereka akhirnya pergi. Mereka ini
mewakili kita tuan-tuan, orang-orang alim ulama ni. Maka sebab tu di dunia kita hormatilah alim ulama, tok guru kita. Sebab akhirat nanti mereka yang akan tolong support kita untuk dapatkan syafaat. Dan akhirnya bertemulah mereka dengan jarak perjalanan dekat 1000 tahun, hampir 1000 tahun. Mereka bertemu pula dengan Nabi Nuh alaihissalam, dan Nabi Nuh kata, aku juga ada banyak kekurangan. Aku diberikan tanggungjawab untuk berdakwah, tapi aku tak mampu nak berdakwah hingga akhirnya ramai orang yang mendapat hidayah, yang memeluk pada agama Allah. Maka aku tak layak untuk nak memberi syafaat. Maka akhirnya bergeraklah lagi orang-orang alim ini di kalangan manusia ini dengan jarak 1000 tahun perjalanan untuk mencari pula Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim juga kata, aku juga pernah buat beberapa perkara yang dusta ketika dia kecil dulu, dan dia rasa dia juga tak layak. Maka akhirnya berjalanlah lagi, mereka bertemu dengan Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa juga kata, aku tak layak. Dan akhirnya sampailah kepada masa mereka bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanpa sebarang kata-kata, Nabi sallallahu alaihi wasallam terus memberi syafaat kepada umatnya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, pelbagai hadis yang diceritakan kepada kita tentang bagaimana kehidupan di akhirat dengan penuh kedahsyatan, apatah lagi ketika di padang mahsyar. Maka manusia itu sangat-sangat memerlukan syafaat. Ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang cerita tentang effort. Ada beberapa usaha tertentu yang simple je dekat dunia ni, yang kalau dia boleh buat, maka itu memungkinkan dia dapat syafaat. Antaranya hadis Nabi kata apa? Hadis daripada Abdullah bin Umar riwayat Al-Baihaqi, man hajja fazara qabri fi mamati kana kaman zarani fi hayati. Sesiapa yang menunaikan ibadat haji ataupun umrah, maknanya dia pergi Mekah, dia pergi Madinah, kemudian dia pergi menziarahi aku setelah aku mati, maka dia seakan-akan menziarahi aku semasa aku hidup. Dan disebut dalam hadis riwayat Imam Daruqutni dan Al-Baihaqi daripada Ibnu Umar, dan Nabi bersabda, man zara qabri wajabat lahu syafaati. Siapa yang menziarahi makamku, menziarahi kubur aku, maka wajib baginya mendapat syafaat aku. Tuan-tuan, ada saya kenal orang tuan-tuan yang dia pada setiap bulan Ramadan, dia ni orang kaya lah, jadi dia boleh buat lah benda ni. Bila Ramadan saja dia akan pergi, kadang-kadang seminggu, 5 hari dia akan pergi untuk stay dengan Rasulullah SAW setiap kali Ramadan. Dia nak duduk dengan Nabi. Saya kenal ni orang Malaysia, duduk dekat Shah Alam. Memang dia nak masa dia dengan Rasulullah SAW, tapi dia tahu dia tak boleh nak duduk lama-lama. Dia pergi lah, kira private jet ke apa ke, dia pergi dan dia nak duduk dengan Rasulullah SAW. Kata Nabi SAW, siapa yang pergi menziarahi aku selepas aku mati, dia seolah-olah menziarahi aku semasa aku hidup. Dan siapa yang menziarahi kubur aku, dia berhak mendapat syafaat aku. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, ada hadis yang mengatakan juga benda yang simple, barang siapa yang berselawat kepadaku setelah azan dan dia mendoakan aku dengan kedudukan tertinggi dalam syurga yang namanya wasilah, berselawat dan berdoa selepas azan, maka mereka ini berhak dan layak untuk mendapat syafaat aku. Berselawat dan doa lepas azan, ati sayyidana Muhammadanil wasilah wal fadilah, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan juga fadilah, iaitu kedudukan yang tertinggi dan terpuji yang telah engkau janjikan. Kita doa kepada Nabi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan tak yakin, ya Allah ni janji nak bagi Nabi, innallaha la yukhliful mi'ad, Allah tak pernah memungkiri janji.
Tapi Rasulullah sengaja sebut benda ini sebab Rasulullah nak mudahkan kita dapat syafaat Nabi. Nabi bukan tak tahu, kalau kita tak doa pun Nabi akan dapat kedudukan tertinggi dalam syurga tu. Dalam syurga ada satu tempat yang dikhususkan oleh Allah untuk aku, yang namanya wasilah, yang namanya fadilah. Kedudukan yang tertinggi dalam syurga yang tiada siapa boleh dapat kedudukan itu melainkan aku. Tanpa doa kita pun Nabi boleh dapat. Tapi Nabi sengaja nak cari jalan untuk kaitkan dengan apa yang dah confirm ini, supaya Nabi nak confirmkan kita. Tuan-tuan, sampai macam tu sekali, harisun alaikum, Nabi ni terlalu tamakkan, terlalu inginkan kebaikan kepada kamu, menerusi ayat 128 surah At-Taubah tadi. Tanpa doa kita, Nabi boleh dapat wasilah. Bukan sekadar boleh masuk syurga, boleh dapat kedudukan yang tertinggi dalam syurga. Al-Firdaus paling tinggi. Dalam Al-Firdaus ada wasilah untuk Nabi. Jadi Nabi nak tarik, Nabi nak ikat kita. Sementara Nabi dapat tiket ini, Nabi nak ikat kita, tuan-tuan. Selawat kepada aku dan doakan aku untuk dapat wasilah ini. Wajabat lahu syafaati, berhak untuk dia mendapat syafaat aku. Ini cerita syafaat, bukan cerita pergi berjihad besar-besar, tuan. Benda kecil-kecil ni. Pergi ziarah Nabi, yalah, mungkin ziarah Nabi pun susah, Ustaz. Ni dekat 2 tahun tak boleh. Kita ada yang dah bertanya-tanya, tak sabar dah ni dengan katanya dah nak boleh masuk bulan 12 nanti. Walaupun kosnya berganda 2 kali ganda, walaupun nak masuk pun ada timing-timing tertentu saja, bukan boleh simply buat macam dulu bebas. Tapi ada orang tak kisah, aku nak pergi. Dia nak pergi, bukan sekadar kerana dia fikir dosa, bukan kerana dia fikir doa mustajab saja, tapi tak, sebab dia rindu sangat nak jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia sanggup spend dia punya duit, masa, tenaga dia semua. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian. Dan antara benda yang ketiga, mudah untuk dapat syafaat Rasulullah SAW dengan memperbanyakkan selawat kepada Nabi SAW. Selawat, tuan, juga bukan benda yang susah. Tetapi walaupun dia mudah, tapi dia tidak semudah untuk diamalkan. Maka kita selawatlah. Kita set satu target bulan Rabiul Awal. Kalau tak mampu dah buat sepanjang tahun pun, at least Rabiul Awal sempena kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya mewajibkan diri saya untuk berselawat mungkin 10 kali sehari. 10 kali contoh. Dia wajibkan. Ini selawat selain pada dalam solat memang dah ada selawat dah. Ni yang luar solat ni. Ada orang wajibkan 100 kali. Ada orang 12 Rabiul Awal dia nak 1000 kali. Dia set target tu. Maka kena ada lah, tuan-tuan, kena ada. Ada surau di Shah Alam, setiap kali sebelum kuliah sebenarnya Rabiul Awal ni mesti kena selawat dulu. Dia buat usaha-usaha ini supaya nak memperbanyakkan selawat. Dan disebut dalam hadis Nabi, man shalla alayya salatan wahidah sallallahu alaihi bihi asyara. Siapa yang selawat kepada aku sekali, Allah akan gandakan selawat balas kepada dia sebanyak 10 kali. Dan pada hari kiamat nanti aku akan beri syafaat kepada umatku, iaitu dengan cara mereka yang suka berselawat kepadaku. Tuan yang dirahmati Allah sekalian, maka perbanyakkanlah selawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab setiap selawat dan salam itu akan dijawab oleh Allah dan juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu-satunya perkara yang Allah mengarahkan kita untuk buat dan Allah declare yang Allah juga buat, tuan-tuan, tak pernah berlaku dalam mana-mana arahan lain, dalam mana-mana perintah lain, tidak pernah berlaku yang mana Allah memerintahkan kita melakukan sesuatu dalam keadaan Allah declare, aku dan malaikat buat benda ni. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya aku, Allah dan para malaikat berselawat kepada Nabi. Wahai orang-orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi, selawatlah kepadanya, ke atasnya, wasallimu taslima, dan berikan salam yang sempurna kepadanya. Mujur kita ada tahiyat, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Ni salam paling sempurna, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tu salam paling sempurna, tuan-tuan. Dan disempurnakan lagi salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh adalah salam kepada Rasulullah.
Kemudian lepas salam itu ada pula selawat, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, ataupun Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mujur kita ada solat. Beruntunglah kita yang sentiasa istiqamah dengan solat. Maka dalam solat itu ada selawat, solat dan selawat. Mudah-mudahan tuan-tuan dengan selawat yang kita perbanyakkan dalam bulan Rabiul Awal ataupun dalam sepanjang hidup kita, kita berusahalah sungguh-sungguh untuk memperbanyakkan selawat, especially pada hari Jumaat pula, especially pula ni bulan Rabiul Awal. Mudah-mudahan dengan selawat, benda-benda yang mudah ini memungkinkan kita untuk mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ada satu hadis yang Nabi pernah ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, siapakah orang yang paling gembira apabila mendapat syafaatmu? Rasulullah memberi syafaat, dan orang-orang yang terima syafaat ini dia mesti akan gembira. Jadi Nabi jawab apa? Nabi kata, aku tak pernah terima soalan macam ni daripada kamu, wahai Abu Hurairah. Ya Abu Hurairah, tak pernah lagi orang tanya soalan ni. Jadi siapa yang paling gembira ini ialah iaitu orang yang beriman, iaitu orang yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dia mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maknanya dia semestinya Islam. Dengan keimanan keislaman itu dia sentiasa mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dia mengucap syahadah, dia mengucap selawat kepada Nabi itu, maka orang macam ni juga yang akan bergembira dengan syafaat pada hari kiamat. Tuan-tuan, ni benda-benda kita hari ni Allah pilih menjadi orang beriman tanpa susah payah, tanpa perlu kaji Islam, tanpa perlu berbalah dengan family untuk nak masuk Islam. Mungkin majoritinya macam itulah. Maka dengan Islam yang Allah beri, dengan kalimah la ilaha illallah itu sebenarnya satu kegembiraan untuk kita mendapat syafaat pada hari kiamat. Justru tuan-tuan yang dirahmati Allah, dengan beberapa hadis dan juga ayat Quran yang dibaca pada pagi ini bersempena dengan ingatan cinta kita sempena Rabiul Awal kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita carilah peluang dan usaha kita masing-masing. Mungkin tak sama di kalangan kita. Ada mungkin yang kuat selawat, tapi ada orang yang mungkin dia selawat, dia mungkin slow sikit, dia mungkin kuat dalam bab sunnah yang lain, dia mungkin boleh suka sugi. Ada orang yang cuba nak buat sugi tapi 2-3 hari je bertahan. Itu pun time umrah pun time 2-3 hari je. Dia tak boleh sugi, dia tak boleh, dia lebih selesa dengan berus gigi biasa tu. Tapi at least dia niat dan juga pahala sunnah untuk berus gigi as-siwak tu, walaupun tak guna kayu arak tu. Dia cuba juga usaha dia. Ada orang tak boleh juga kayu sugi, dia cuba dengan celak. Ada orang tak juga dengan celak, dia cuba dengan tongkat. Ada orang tak juga, dia cuba dengan perbuatan daily life yang nampak macam biasa, tapi rupanya itu sunnah Nabi SAW. Antaranya apa? Disebut oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, bila sahabat tanya, wahai Aisyah, Nabi ni dekat rumah macam mana ya? Macam mana je Nabi ni? Maka Aisyah jawab, Nabi ni macam manusia lain. Kalau dia rasa baju dia kotor, dia basuh. Kalau dia rasa baju dia koyak, dia jahit. Dia rasa dia nak buat apa, dia buat sendiri. Walaupun dalam keadaan Nabi, tuan-tuan, dia boleh dapat khidmat, siapa nak khidmat kepada dia. Sahabat cakap je apa, akan ada orang support Nabi. Nabi, tuan-tuan, tak payah Nabi lah, kita sini jadi orang alim. Kita tengok ada beberapa orang alim yang dia ada tukang-tukang khidmat dia. Rasulullah SAW ada khadam, Rasulullah sendiri ada tukang khidmat, ada para sahabat. Tapi Rasulullah memilih untuk buat sendiri je, survive sendiri kat rumah. Maka tuan-tuan, kadang-kadang kita kat rumah, kita ada maid, kita ada isteri, kita ada anak, mungkin kita boleh arah semua benda. Tapi sometimes bila kita teringat Nabi kerja rumah, Nabi buat sendiri, tuan-tuan, maka kita pun buat. Dengan niat ingatan kita kepada sifat tawaduk Rasulullah SAW dalam rumah ini, Rasulullah merendah diri dengan menjadi manusia biasa, walaupun dia adalah seorang yang paling terpuji dalam sejarah hidup manusia. Bukan sekadar berpangkat dengan pangkat dunia, tapi berpangkat dengan pangkat akhirat. Tapi Nabi bersikap humble. Jadi kalau kita rasa selawat pun kita okey, sikit-sikit okey, sunnah-sunnah Nabi yang lain-lain, yang spesifik sunnah-sunnah tu, ini antara sunnah yang jangan diabaikan, iaitu be humble. Walaupun siapa pun kita,
Tapi kita jadi macam orang biasa. Sebab apa aku jadi macam orang biasa ni? Sebab Nabi yang paling mulia pun dia tunjuk dia punya humble itu. Kalau tunjuk dekat luar tu kadang-kadang mungkinlah ada beberapa niat-niat yang bercampur-campur. Tapi kalau tunjuk dalam rumah tuan-tuan, dia tak ada niat yang bercampur. Kita boleh je kadang-kadang baju kita kotor, kita pergi toilet sendiri, kita gonyoh sendiri. Walaupun ada, kita beri je saja kepada pembantu kita, dia akan boleh buat. Ini juga antara sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita boleh buat. Dan apatah lagi tuan-tuan semua tahu sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang banyak, maka amalkanlah sunnah-sunnah itu dalam kehidupan harian kita, dan kita niatkan apa yang kita buat itu ianya adalah dibuat oleh Rasulullah, maka menjadikan kita mendapat pahala sunnah. Wallahu a'lam tuan-tuan dan puan-puan. Terlalu panjang untuk kita bercerita pasal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita sangat berharap Rabiul Awal kita akan dengar banyak lagi cerita-cerita tentang Rasulullah SAW. Yang tujuan kita tidak lain dan tidak bukan sebab kita nak menjadikan tokoh ini satu-satunya yang paling hebat untuk kita bercerita, untuk kita ingat, untuk kita kasih, untuk kita sayang. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman kamu sehingga akulah Muhammad lebih kamu cinta, lebih kamu kasih berbanding ibu ayah kamu, berbanding anak-anak kamu dan manusia lain keseluruhannya. Maka kita nak jadikan Rasulullah SAW itu satu-satunya manusia, nama, susuk tubuh yang tiada tandingan, yang kita akan utamakan walau macam mana sekalipun. Aku qauli hadza, itu sahaja yang saya nak sampaikan pagi ini tuan-tuan. Semoga kecintaan, kerinduan kita kepada Nabi terus mekar, terus subur dalam hati kita semua. Dan bila sama-sama kita mengakhiri pertemuan kita pagi ini dengan kita selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selawat dengan penuh semangat, selawat dengan bayangan kita berada di sekitar Raudhah, selawat dengan bayangan kita menghadap Rasulullah, selawat dengan bayangan setiap kali kita selawat ini Allah dan malaikat selawat balik kepada kita, dan Nabi juga menjawab balik selawat-selawat kita. Selawat yang kita boleh bayangkan, selawat-selawat yang Rasulullah itu sedang ada depan kita dan memandang, tersenyum kepada kita. Selawat-selawat ini yang kita berharap satu hari nanti di padang mahsyar, ketika kita sedang susah, sedang tenat di padang mahsyar, kita boleh terngiang-ngiang bunyi selawat-selawat, gema-gema selawat itu yang akhirnya meringankan urusan kita dekat akhirat. Tatkala kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita mengambil keistimewaan selawat ini, kita berharap segala kesulitan, kepayahan kita dalam hidup kita hari ini, COVID yang masih belum berkesudahan, kita berharap manalah tahu dengan keberkatan, kebaikan yang ada pada selawat serta syafaat serta tawassul kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam boleh membantu dan memudahkan kita. Tatkala para sahabat membina kubah di Raudhah, itu kubah yang berwarna hijau, mereka membuat satu tingkap di kawasan kubah hijau itu. Yang tingkap tu ada dekat atas kubah yang nampak macam bonggol, yang orang kata kubur tu bukan kubur, dia tingkap. Tingkap itu akan dibuka oleh mereka tatkala mereka mengalami kesulitan tertentu seperti kemarau, penyakit dan sebagainya. Mereka akan buka tingkap yang tingkap itu setentang dengan kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka menjadikan perantaraan kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka taat kepada Allah, mereka kasih rindu kepada Rasulullah, mereka berselawat, mereka melakukan segala ketaatan dan menjadikan segala kesulitan mereka akhirnya dibuang oleh Allah kesulitan itu, dan Allah berikan jalan keluar. Kita harap sangat tuan-tuan dengan sandaran kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah membuka jalan untuk Allah hindari kita daripada kesulitan yang kita tanggung ini, insya-Allah. Jom kita selawat kepada Nabi sebagai pengakhiran tazkirah kita pada pagi ini. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قد يا وجه السرور صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Mudah-mudahan dengan selawat itu menyebabkan Rasulullah mengenali kita. Rasulullah boleh melambaikan tangannya kepada kita untuk Nabi beri syafaat pada hari kiamat daripada mahsyar nanti insya-Allah. Aku lakukan hadza wa astaghfirullahal azim, minta maaf salah silap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr ila alladhina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.